wanita yang sangat luar biasa bagi saya, Puan Masyi, yang saya kenal daripada dulu. Ya Allahu Akbar. Okay, dengan penuh energi, dan hari ini dia semakin berenergi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Okay, mungkin tuan-tuan ada orang yang tak kenal Masyi, mungkin Masyi boleh kenalkan dan macam mana Masyi benda tu boleh berlaku dan bagaimana keadaan Masyi sebelum, sebab ada orang ingatkan Masyi macam ni daripada awal. Kan ada orang ingat Masyi daripada awal. Mungkin ada yang masih belum mengenali Masyi. Silakan Masyi, mungkin ada seseorang yang nak kenalkan kita. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masitah binti Muhammad Afandi. Lebih selesa ataupun lebih senang dikenali sebagai Masyi. Saya berasal daripada Johor Bahru, Johor. Berusia 34 tahun ni. Alhamdulillah, ala kulli hal, saya dilahirkan sempurna sehinggalah berusia 32 tahun. Allah pinjamkan mata sehingga usia 32 tahun. 21 Mac yang lalu, which is macam Ustaz cakap tadi, itulah lebih kurang dalam 2 minggu. 2 minggu selepas kali terakhir kita berjumpa di Jakarta, saya direzekikan kemalangan jalan raya. Pada waktu tu saya ke College Community Sabak Bernam, Selangor. Kita buat preparation untuk onboarding student untuk latihan industri. Sebab masa tu kita orang sangat aktif. Kalau Ustaz ingat, pada tahun 2022 tu saya duklah update pergi collab dengan TVETS, IPT. So bila kita collab semacam tu, mereka ada panggil lah untuk buat sharing. So saya ingat pada hari kejadian saya bertolak dari rumah lebih kurang pukul 3 lebih pagi. Malam tu Ustaz, ada satu benda actually kalau saya boleh kongsikan. Boleh silakan. Beberapa bulan sebelum kejadian, Allah gerakkan hati saya untuk perhatikan wajah suami dari hujung rambut ke hujung kaki, kerap sangat. Saya seolah-olah tengok setiap inci badan dia tu, seolah-olah satu hari nanti saya akan lupa. Macam tu. So beberapa bulan sebelum tu saya rasa macam rindulah nak tengok dia. Dan pada malam kejadian ataupun pagi kejadian tu, kali terakhir saya dapat tengok muka dia, dapat tengok dia senyum dan kita orang salam dan sebagainya. Saya rasa macam, nanti mesti rindu. Macam tu. Okay. And then kami bertolak ke Sabak Bernam, kami tiba lebih kurang pukul 7. Event dia start pukul 8 tapi kami perlu berada di situ pukul 7.30. Kami tidur dulu dalam kereta sekejap. 7.30 pukul 8 event bermula sampailah pukul 12. 12.30 tengah hari kami bertolak balik ke Johor Bahru, yang mana pada waktu tu saya dan 3 orang lagi staff dalam kereta. Suami tak ada sebab pada waktu tu, kalau semua viewers yang ada dekat sini ingat, banjir besar di Batu Pahat. Dan suami dengan 2 orang lagi staff pergi ke Batu Pahat untuk hantar bantuan banjir bersama dengan Yayasan JDT. So pada waktu tu bertolak balik, kami sempat singgah Zohor, saya tak ingat dekat RNR mana. Kemudian barulah bergerak ke Johor. Di kilometer 193 Air Keruh Melaka, Allah rezekikan kereta yang staf pandu tu hilang kawalan. Jadi kalau macam ni kereta kan, sorry, tak nampak. Tak boleh. Terhempas ke kiri jalan. Dan berbetulan pada waktu tu ada lori 15 tan. Jadi sebelah kiri kereta kita orang tu remuk teruk. Kita terhempas dekat ujung belakang lori. Kalau lori tu tidak bergerak, Masya Allah, tabarakallah, saya dah pun berada di alam yang berbeza. Dia bergerak lah, lori tu bergerak. Lori tu bergerak, menyebabkan dia macam langgar dan tersirit. Impact dia tak besar. Ya, betul. Jadi dalam kereta tu ada 4 orang, driver dengan belakang driver tu okey je, tak ada kecederaan. Cuma belakang driver dengan driver tu dia macam terantuk macam tu, dan ada luka-luka sikit sebab kaca kan dia crack kecil-kecil macam kan. Betul. Sebelah driver tu Allahyarham Kuzaimi Izzaudin bin Mahmud, beliau meninggal dunia sehari selepas kejadian. Kecederaan parah bahagian dalaman. Saya difahamkan dekat tengkuk dia, dekat lengan dia, kedua-dua lengan ni patah. Kemudian dia punya organ dalaman pecah. Kebanyakannya ada hati yang bocor. So dia meninggal dunia sehari selepas kejadian. Yang saya tahu 3 hari selepas kejadian. Semua orang sembunyikan. Saya pula duduk kat belakang tu. Saya buta on the spot, Ustaz. Buta on the spot. Saya patah pipi kanan, retak pipi kiri, retak antara hidung. Semua kecederaan ni saya tahu daripada kawan yang tengok X-ray tu. Kawan saya doktor. So dia tengok X-ray tu. Ketika dia tengok tu, dia tak macam ni je, 50-50. Everyone kena stand by. Betul. So pada waktu tu rahang saya tanggal. Lepas tu gigi saya 3 batang hilang. Dia pecah.
Lepas tu kening saya ni kalau Ustaz tengok ada macam bentuk X macam tu. Betul. Dia macam cool macam tu. Ini sebab kening sebelah atas ni, tengkorak sebelah atas ni pecah. Dia terkoyak dan dia pecah. Rumah mata sebelah kanan ni pecah menyebabkan mata saya tenggelam sebelah. Lepas tu daripada kiri atas telinga kanan ni, kiri ni sampai ke telinga kanan doktor buka. Kepala saya pecah sebelah kanan. Muka saya ni sebenarnya penyek sebelah kanan. Doktor buka sebab ada kecederaan dekat bahagian selaput otak. Kesan daripada kecederaan ke selaput otak tu yang menyebabkan saya sawan sekarang. Kena makan ubat anti sawan lah seumur hidup. Dekat muka dengan kepala ni ada 9 pelik besi. Saya hilang dari bau hampir setahun lebih. Betul. Sekarang ada tetapi dia on off. Ada hari dia datang, ada hari dia tak datang. Dia macam ponting sekolah lah Ustaz. Macam tu. So sebelah kaki sebelah kanan patah upper femur. Dia patah tulang peha belah atas yang pada waktu tu masa saya dekat hospital besar saya angkat kaki sebelah atas tak tidur diam. Saya kan memang tak tidur diam Ustaz. Betul. Saya angkat kaki sebelah atas tu kaki sebelah bawah tu tertinggal. Allah. Dia patah-patah betul cuma dia tak keluar je daripada kulit. So dia macam tu lah lebih kurang kecederaan yang saya alami. Saya duduk dekat hospital 24 hari. Kemudian 2 minggu selepas kejadian saya dah masuk office. Saya dapat cuti 2 tahun. Okay. But Mashi being Mashi, saya kan obses kerja. Betul. So 2 minggu tu saya dah meringit dengan husband. Masuklah office dengan kursi rodanya, kepala botak depan. Saya macam tak puas hati dengan doktor sebab dia botak ke depan je. Macam dalam cerita kungfu, yang belakang ada rambut, depan tak ada. Macam tu lah rambut saya Ustaz. Okay. So doktor kata saraf mata saya tersepit. Dia tak putus, tak cedera. Cuma dia tersepit, so dia meninggal dunia terlebih awal. Menyebabkan saya buta kategori B1 iaitu full blind 100% gelap sahaja, tak ada 1% cahaya pun masuk. Selain daripada itu saya punya ada satu kelenjar ataupun gland dalam badan yang tak mampu lagi produce cortisol hormones. So saya kena makan hydrocortisol. I think dia macam steroid, sama ada level rendah macam itulah. Pun sama kena makan seumur hidup. Begitulah lebih kurang Ustaz. Allahu akbar. Mashi, macam mana Ustaz tak tahulah kalau benda tu berlaku kepada Ustaz Mashi, macam Ustaz tak tahu macam mana nak menghadapi benda tu sebenarnya. Okay. Macam mana Mashi? Ustaz kenal Mashi, kan? Kita orang masa dengar Mashi accident, ya Allah, masa tu kita orang memang 50-50 lah. Bila kita dengar cerita tu kan, ya Allah, memang tunggulah. Kadang-kadang orang kata ni tak, mungkin kemungkinan besar boleh meninggal kan, boleh meninggal. Betul Ustaz. Okay, kemudian dapat satu berita gembira, alhamdulillah Mashi dapat diselamatkan, alhamdulillah. Kita orang dah gembira dah, excited, alhamdulillah Mashi. Okay. Kemudian Allah takdirkan satu benda yang Allah tarik daripada Mashi iaitu penglihatan dan beberapa kesihatan lah. Tapi yang Ustaz yang rasa macam mana Mashi boleh rasa macam dia tak adalah rasa seronok, tak adalah macam terlalu happy. Dia lah, betul tak Mashi kan? Mesti ada sedih kan. Tapi macam mana Mashi boleh terima benda tu? Sedangkan kalau Ustaz lah tiba-tiba engkau memang akan buta kekal, engkau akan tak nampak sebab 32 tahun Allah bagi pinjam penglihatan. Okay, kalau macam daripada kecil buta mungkin dia boleh accept, dia tak pernah rasa benda tu. Macam kita lah, kita ada something betul Allah ambil. Macam mana perasaan Mashi nak lawan tu supaya macam ya Allah, nak berdamai dengan benda yang berlaku kepada Mashi? Masya Allah, tabarakallah. Sejujurnya Ustaz, setiap kali orang tanya soalan ni, inilah soalan yang antara yang paling sukar untuk saya ceritakan sebab bila orang kata mesti susah, mesti sedih, mesti payah. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, Allah cabut penglihatan saya bersama kesedihan saya. Saya ingat kali terakhir saya sedih adalah 3 hari selepas kejadian apabila saya tak tahu Ustaz ingat ataupun tidak, ada seorang dalam kalangan rakan kita nama Puan Siti Hawa. Dia buat printing baju dekat Batu Pahat. Betul. So ketika tu dia ziarah dan dia tak tahu yang saya tak tahu keadaan staff saya. So depan saya tu dia tanya dengan suami, dia cakap, Nik, macam mana dengan staff yang meninggal tu, semua dah settle ke? Saya macam terkejut. Lepas tu saya tanya siapa yang meninggal? Lepas tu semua orang terdiam. Masa tu masih tak tahu lagi? Tak tahu. Nick pun tak bagi tahu masa tu? Tak. Okay. Untuk pengetahuan Ustaz, nanti saya akan comeback kepada cerita tu. Okay. Saya accident pukul 3.58 petang. Okay. Saya sampai dekat hospital besar sebab dia hantar ke Jasin dulu. Jasin tak boleh buat apa-apa, hantar ke hospital besar. Lepas tu pukul 10 malam doktor yang neurosurgeon tu
baru dapat tengok saya sebab doktor neuro tu sebenarnya dia dah bekerja hampir 24 jam. Sepatutnya dia dah balik. Dia dah level exhausted dah. Okay, Tapi dia tengok saya juga, and then pukul 2 dia datang bagi tahu, okay, operation theater dah settle. Maknanya dah kosong. Sebab pada waktu tu mereka dahulukan Allahyarham. Okay. Sebab dia sangat kritikal. Okay. So pukul 2 pagi dia bagi tahu, insya-Allah pukul 4, doktor tu Dr. Chinese, saya tak cakap insya-Allah. Okay. So pukul 4 akan operation, pukul 10 saya operation siap. Saya bangun pada waktu lebih kurang waktu zuhur. Quite awal. Malah saya difahamkan ketika sepanjang saya dalam ambulans, saya dapat maklumat tu lepas dah viral, ada beberapa orang tampil dan beritahu keadaan saya dalam ambulans. Saya bercakap sebab saya tak koma, tak pingsan, tak pitam, tak ada. So dalam ambulans saya kerap minta maaf dengan driver, dengan MA yang ada. Saya cakap, minta maaf, boleh tak slow sikit, kaki saya sakit. Kepala saya yang pecah-pecah ni Ustaz, saya tak rasa apa-apa. Masya-Allah. Langsung. Kita kalau luka sikit kan dah rasa kan? Tak ada. Langsung Ustaz. Wallahi tak ada. Tapi masa tu boleh bercakap lagi lah. Dan saya bercakap, saya tanya dengan staff beberapa kali. Saya macam concussion lah. Ayu, kita kenapa? Ayu, kita kenapa? Lepas 2 minit saya tanya lagi. Dia keep on explain lah kita accident. Lepas tu saya cakap, boleh tak slow sikit? Kaki saya sakit. Boleh tak slow sikit? Lepas tu minta maaf ya. Minta maaf sangat-sangat. Boleh tak slow sikit? Benda yang saya ulang banyak-banyak kali adalah minta maaf dengan semua orang sebab saya rasa susahkan semua orang. Okay. Orang nak kena angkat saya dan sebagainya. Sampailah dekat bilik operation pun, saya keep on minta maaf. Minta maaf, sejuk lah, boleh kecilkan aircon tak? Okay. Dan pada waktu tu, apabila bangun, orang dah start masuk. Nick dah start masuk. Kemudian ada beberapa kawan-kawan dah start masuk. Sepupu saya dah start masuk. Saya ingat saya nangis 2 kali. Kali pertama ketika sampai kat kecemasan, saya haus sangat Ustaz. Bila saya dah reflect beberapa tahun selepas kan, saya macam teringat. Orang kalau nazak, dia haus. Okey, betul. Pada waktu tu mungkin lah Ustaz. Mungkin. So saya haus yang teramat sangat. Saya tak pernah rasa haus yang macam tu. Okay. Tapi saya hanya diizinkan minum sebesar penutup air botol saja. Okay, sebab nak operation kan, tak boleh minum, tak boleh apa. Jadi sepupu saya minta tolonglah bagi dia air. So saya dapat minum satu tu. Itu sikit je lah. Sikit je. Itu saya nangis. Saya juga ingat saya merengek sebab mereka letak saya tanpa bantal. Jadi saya cakap tak selesa, tengkuk saya tak selesa, saya nak bantal, saya cakap macam tu. Kemudian bila saya bangun, saya mula dengar orang datang dan menangis. Masitah sekali lagi, Masitah menjadi seorang Masitah. Karakter saya Ustaz, saya tak suka drama. Saya rasa tahu kau kenal. Saya rasa semua orang drama sangat. Pada waktu tu saya rasa benda nangis-nangis ni. Macam tu. Saya terus pakai topi Masitah, seorang ketua dan pendiri bisnes Sokol. Pada waktu tu dah atas tilam. Saya ingat juga pada waktu tu driver staff saya datang menangis. Dia macam trauma dan dia datang menangis. Pada waktu tu sepatutnya dia pujuk saya. Sebab saya dah buta. Tapi pada waktu tu saya cakap, it's okay, it's not your fault. It's okay. Are you okay? Are you good? Itu soalan yang saya tanya dengan dia. Before saya ni lah, sebab saya ingat pada waktu saya dekat kecemasan. Dan bila saya bangun, orang datang, itulah yang saya cakap drama sangat, astagfirullahaladzim. Saya pergi pujuk orang. Dan ketika saya pakai topi pujuk orang, saya terlupa tentang kesedihan, ketakutan, gelap tu. Saya dah tak ada rasa tu. Sehinggalah hari ketiga, keep on orang datang. Pada waktu tu kawan-kawan kita datang. Lepas tu saudara mara datang. Cuma saya macam ada sedikit halusinasi lah. Saya nampak beberapa orang yang dah tak ada. Datang juga. Macam contoh Allahyarham Pak Long saya, Allahyarham atuk saya, dia datang. So benda tu macam saya rasa kesan ubat lah kot. Macam tu. So people keep on coming dan nangis. Walaupun pada waktu tu doktor dah pesan dah, jangan ramai-ramai, kalau nak datang jangan sedih sebab kita takut akan beri trauma kepada, dan kita tak tahu keadaan dia macam mana kan. So pada waktu tu saya pergi cakap, it's okay. Saya okey. Saya kan ada lagi. Tak ada apa-apa lah. Saya okey lah. Serius. Okey, jangan nangis. Saya okey. Macam tu lah. So kerja saya pujuk orang. Hari ketiga saya dapat tahu staff saya meninggal. Saya nangis. Masa tu je ada satu soalan yang tak sepatutnya saya keluarkan. Saya tanya, ya Allah, kenapa dia bukan aku? Rasa bersalah Ustaz. Anak orang. Betul. Staff kita. Anak orang. Dan antara staff yang sangat baik. Muda. Dia baru graduate 1 minggu. Maksudnya baru konvo. Baru konvo 1 minggu. Baru konvo 1 minggu. Kemudian pada waktu tu saya nangis, saya dapat panggilan daripada guru, daripada mentor. Dia cakap, saya terus cakap,
Dok, staff saya meninggal. Saya ulang benda tu je. Lepas tu dok cakap dengan saya, but you are still here. You're still here. So Mashita, there must be something big ahead of you. So get up. Itu je. Pada waktu tu yang datang dalam kepala otak saya adalah sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya patuh. Saya tak nangis lagi. Okey. Kemudian fasa tidak menangis itu berlaku berbulan-bulan Ustaz. Berbulan-bulan, hampir setahun sampai saya pergi umrah, sampai saya dah balik umrah. Saya macam wondering, kenapa tak ada? Tak ada rasa nak nangis, tak ada rasa nak sedih. Tak ada. Saya wondering. Bayangkan Ustaz, lepas 3 bulan saya cakap dengan kawan baik saya, "Babe, kenapa aku tak sedih? Aku dah gila ke?" Yelah, kita tak dapat tengok kan. Kan macam dah gelap tiba-tiba. Tak sedih. Malah ada satu peristiwa, ada seorang kawan datang ke hospital, dia sedih, dia nangis, dia sedih. Macam dia pula yang buta. Lepas tu saya cakap, relax lah, mata je. Saya cakap macam tu. Husband tegur, tak baik cakap macam tu, macam belagak sangat. Lepas dia balik kan, saya cakap macam tu, macam belagak sangat bunyi dia. Lepas tu cakap, bukan. Saya tak rasa. Saya tak rasa benda tu. Sebab saya rasa, betul lah, mata je. Doktor saya, ophthalmologist saya di Hospital Pantai, she cried because dia kata, I'm so sorry that I can't do anything. Because it's a brain trauma injury. So pada waktu tu saya tak faham lah apa benda tu. Cuma bila dia kata I can't do anything, I'm so sorry, then there's nothing can be done, and then dia sedih. Kita pada waktu tu saya perasan saya cepat tangkap vibe orang. So saya dapat rasa dia sedih, suara dia crack. Saya cakap dengan dia, it's okay doktor, it's okay. My eyes does not belong to me. Dia adalah doktor Indian, nama dia Dr. Kavita. My eyes does not belong to me. Cuma satu je lah saya terlupa. Kita dipesan sekiranya musibah berlaku, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lupa yang tu. Cuma saya cakap maksud yang lebih kurang sama. My eyes does not belong to me, it belongs to God. It belongs to Allah. So at any point of time Allah nak ambil, it's okay. Because it's belong to Him. Betul. So pada waktu tu, lepas saya cakap, saya pun macam, ada macam tu. So dia still lagi tak datang. Lepas 3 bulan. Lepas tu best friend saya kata, maybe lepas 6 bulan kot. Okay, then kita tunggu. Lepas 6 bulan, tak ada pun babe. Maybe lepas 9 bulan. So kita tunggu lagi. Sampai, sebab dah 9 bulan tu saya dah pergi umrah Ustaz. Sepatutnya pada waktu tu adalah rasa sedih. Kita dah pernah pergi umrah dan pernah melihat Kaabah. Kali kedua saya hanya melihat Kaabah dengan memori. Lepas tu 9 bulan tak ada. Lepas tu best friend saya kata, Dr. Aisyah nama dia. Dia cakap, tak apalah babe, mungkin rezeki kau lah. Okey, tak apa. Lepas tu saya pergi, selepas tu, sampailah saya pergi ke Sabah, jemputan dari Ustazah Marhamah. Pada waktu tu di Sabah Convention Center, macam tu lah. SICC, Sabah International Convention Center. Dia bawa topik bersyukur dan dia kupas salah satu rezeki atau nikmat yang Allah suruh kita bersyukur dalam surah Al-Mulk tentang sama, basar dan afidah. Betul. So pada waktu tu dia explain tentang apakah yang dimaksudkan dengan afidah. Afidah adalah perasaan combination of positif dan negatif. Kita sepatutnya sebab saya selalu dengar orang kata saya nak bahagia selalu, saya nak gembira selalu, saya tak naklah rasa sedih dan sebagainya. Itu saya terfikir kalau kita bahagia dan gembira selalu, insya-Allah kita masuk ke hospital bahagia. Betul. Dan saya sendiri personally merasai fasa perasaan sedih tu dicabut. Dan sebenarnya it's not that best pun. Saya mencari perasaan sedih sampai level kena dengar lagu sedih dan tak sedih Ustaz. Dan tak sedih. Saya pernah dengar konten Ustaz yang kata nangislah. It's okay. Nangislah. Sebab itu akan melegakan dan sebagainya. Saya cari tapi tak jumpa. Selepas setahun lebih menghampiri 2 tahun, usaha dengar lagu sedih. Nak menyedihkan diri tu. Selalunya orang mengelak daripada sedih. Macam kan ni nak sedih. Sebab saya nak menghargai balik semula perasaan. Perasaan tu lebih sakit bila hilang berbanding hilang mata Ustaz. Allahu Akbar. Lebih sakit hilang perasaan sedih tu, perasaan frust tu. Frust tu ada sikit. Mana datang perasaan frust tu sebab saya multitasking. Betul. Bila saya kembali bekerja dan orang tidak boleh buat kerja pada level saya mampu buat kerja. Betul. frust Ustaz. Kita kenal Masyi macam mana bekerja, semua ligat bekerja. Ke sini ke sana. Frust Ustaz. Tiba-tiba ada keterbatasan. Kita perlu minta bantuan orang. Seorang tu tak boleh perform. Saya boleh buat multitasking macam saya boleh baca buku, nak study untuk exam.
Saya boleh tengok blueprint, marketing plan, nak launching campaign. Saya boleh tengok database customer, baca pattern dan sebagainya. Dalam masa yang sama. Tapi bila saya expect staff boleh buat macam tu, dia tak boleh buat, frust tu ada. Tapi saya tak sedih. Saya tak dapat perasaan sedih tu. Tak ada. Jadi bila orang tanya, susah tak? Mesti ada rasa sedih. Nak tipu ke macam mana? So tak ada. Haza min fadli Rabbi. Allah ambil penglihatan saya bersama kesedihan saya. Jadi fasa sedih tu saya tak jumpa, Ustaz. Macam itulah. Sampai sekarang? Sekarang ada, tapi tak banyak. Saya ada momen sedih seperti baru-baru ni, best friend saya Dr. Aisyah tu, dia kahwin dengan PA saya. Daripada kami kecil, kami selalu berangan-angan nanti kalau aku kahwin, malam sebelum aku nikah, kau lepak dengan aku. Tidur rumah aku. Dan kalau malam sebelum kau nikah, aku akan tidur rumah kau. Unfortunately, itu tidak berlaku ketika malam sebelum dia nikah. Sebab keadaan saya yang tak mengizinkan. Nanti dia nak susah, nak majlis dia, nak jaga saya dan sebagainya lah. And then pada waktu tu, saya rasa macam saya punya janji tak terpenuhi. Dan hari paling bahagia bagi best friend saya dan PA saya tak dapat tengok. So adalah, itu pun berlaku ketika saya on the way nak pergi ke rumah dia sebelum dia akad nikah. Nangis. Itu pun nak nangis tu Ustaz. Wallahi, saya buka lagu yang Ustaz guna untuk yang video viral tu lah. Yang menangislah. Nangis, memang nangis. Dia kena sampai tahap macam tu. Allahu Akbar. Itu antara momen yang saya ingat saya nangis. Orang tanya bila last nangis, saya kena count. Bila last nangis? Macam tu. So saya tak sedih, Alhamdulillah. Maksudnya Masyi, dia sebenarnya kadang-kadang kalau kita boleh tengoklah, tangisan ataupun kesedihan tu kadang-kadang adalah satu benda nikmat yang Allah bagi kepada kita. Betul tak? Sebab hari ni ramai orang beranggapan bahawa tangisan, sedih tu macam satu benda yang dia perlu down, and then dia perlu macam duduk tepi dapur kan. Betul. Dia rasa duduk macam duduk bucu katil kan, dia macam hidup dia gelap semua kan. Betul. Tapi sebenarnya kalau macam Masyi lah, betul lah, kalau Allah tarik penglihatan, Allah tarik dengan sifat sedih itu, ada orang nampak ya Allah mungkin Masyi kuat, tapi sebenarnya benda tu adalah salah satu nikmat yang Allah tarik. Sebab Masyi sebenarnya macam Ustaz selalu buat konten kan, sebenarnya kalau kita dalam masalah, tangisan tu akan melegakan kita. Betul tak? Betul. Bila kita ada masalah, kita tak tahu nak buat apa ni, kita menangis betul-betul. Dia sebenarnya tanpa bercakap dengan sesiapa pun benda tu akan jadi ringan. Betul. Sangat mudah untuk kita meringankan bebanan kita lah. Tapi betul macam Masyi cakap, tangisan ataupun kesedihan tu dia bukan satu benda yang menyebabkan kita berada pada tahap yang bawah, tapi sebenarnya dia adalah satu kekuatan kepada kita. Dan Masyi mencari untuk menangis. Ya Ustaz, sampai satu level Ustaz. Sebelum saya bertolak ke sini, malam kemarin, waktu tu kita tengah tunggu in between maghrib dengan isyak lah. So saya baring dekat sejadah, husband lepak dekat sebelah, sementara kita nak tunggu isyak. Jadi saya nak rasa that kesedihan, saya pergi scroll TikTok, saya dengar konten-konten daripada sekarang, Masya Allah, Tabarakallah. Saya jadi enjoy. Kejap saya akan bagi tahu kenapa. Saya jadi enjoy dengan ceramah-ceramah dalam bahasa Inggeris. Daripada Mufti Menk, daripada ada Bilal Hassan, daripada Syekh Akram dan sebagainya lah. So ada satu perkongsian, kalau tak salah saya daripada Syekh Akram. Dia cerita tentang sahabat Rasulullah dan beberapa sahabat-sahabat yang menangis kerana takutkan hadis Rasulullah tentang orang yang beramal nanti dekat akhirat tiba-tiba amal dia sebanyak gunung tapi tiba-tiba jadi debu. Betul. So saya kena cari story-story yang macam tu untuk nangis. Saya ada satu ceramah tentang sweetnya rumah tangga Ali, Saidina Ali dengan Fatimah, yang mana ketika dia nak meminta ataupun melamar Fatimah, lepas tu macam mana dia jual baju besi dia kepada Uthman. Dia ingat dapatlah lebih kurang 4 dirham tapi Uthman bagi 200 dirham. Majlis kahwin dia jadi macam wedding of the year yang diuruskan oleh orang kampung. Macam mana Ali kalau dia merajuk dia tidur dekat tanah dan Rasulullah panggil dia bangunlah wahai bapa tanah dan sebagainya. So benda-benda tu yang sweet-sweet tu lah saya kena cari untuk macam lepas tu baru okey dah nangis. Macam tu, dan nangis tu menjadi nikmat bagi saya. Cuma saya percaya juga nangis yang berlebihan tak bagus. Kita kena bersederhana lah macam tu. Masyi, kalau Ustaz boleh tanyalah, dalam keadaan selepas Masyi berlaku ujian tu kan, dan Ustaz sebenarnya suka dengan benda yang Masyi cakap tadi, rezeki di kemalangan. Maksudnya tak kisahlah dia satu ujian ke, satu nikmat ke, dia tetap adalah rezeki kepada kita. Betul tak Masyi kan? Tak kisahlah ujian.
Kadang-kadang orang ingatkan ujian tu semua bala. Betul. Betul kan? Orang ingat semua ujian tu semua bala. Betul. Okey, keluar kerja tiba-tiba kereta kena langgar, bala apalah kan. Padahal benda tu adalah satu ujian dan kadang-kadang dia juga adalah merupakan satu rezeki kepada kita, betul tak? Okey, Masyi. Dalam sepanjang lah Masyi selepas direzekikan dengan ujian tu Masyi, ada tak waktu yang paling down, yang paling rendah, titik paling rendah Masyi? Masya Allah, tabarakallah. Sebelum saya buta ada Ustaz. Sebelum saya buta, tahun 2020 kita PKP. Okey. Saya ni extrovert. Ustaz tahu saya naik atas kerusi. Betul. Ustaz tahu saya adalah orang yang tak reti duduk diam. Ya. Saya adalah orang yang kacau orang, suka Betul. ketawa-ketawa dan sebagainya. Tiba-tiba kita kena kurung. Saya adalah orang yang merasakan apabila berjumpa dengan orang lain, recharge energi saya. Betul. Tapi bila kena kurung, saya rasa pada waktu tu, saya macam betul-betul exactly kena penjara walaupun dalam rumah. So pada waktu tu saya didiagnose MDD dan juga anxiety. Teruk Ustaz, saya kena makan lebih Masa kurang. tu? Ya. Sampai tahun 2022. 2020 sampai 2022 sampai ke satu level Ustaz, saya tak suka tengok muka saya sendiri. Saya rasa saya fail. Kalau Ustaz ingat, saya pakai purdah. Ya, masa tu. Tiba-tiba kat Jakarta saya buka. Saya ceritakan sikit Ustaz. Saya MDD 2 tahun daripada 2020 sampailah ke Julai 2022. Saya mengalami fasa pada waktu tu banyak sangat cabaran. PKP, bisnes dah nak tutup, hutang banyak, staff hilang. Lepas tu saya difitnah besar. Okay. Ada beberapa isu yang menyebabkan dan tiba-tiba ribut melanda rumah kampung mertua saya. Hampir 90% bumbung dia tercabut. Sehingga saya habiskan semua barang kemas untuk repair. Sedangkan pada waktu tu saya nak pergi umrah. Dan duit umrah tak cukup. Okey. So ada banyak sangat tekanan demi tekanan yang berlaku. Rupanya benda tu jadi praktis. Yang Allah latih. Sebelum berlaku benda yang lagi besar. Sebelum berlaku benda yang lagi besar. Pada bulan 7, saya betul-betul dapat off ubat. Lepas tu bulan 3 saya off purdah sebab saya pernah terima kecaman. Patutlah buta sebab off purdah. La ilaha illallah. Betul Ustaz, betul. Yeah. Dan kecaman tu pun again another latihan bagi saya. Saya start dikecam ngam-ngam hari saya nak pergi umrah pada bulan 12. Sebab ketika saya nak berlepas ke Jeddah, pada waktu tu saya tak pakai purdah dah. Saya pakai telekung. Okey. Bertolak, saya update dan masa tu kecaman kau. Saya kena kecam seolah-olah purdah tu wajib lah. Okey. Which diorang tak faham apa yang berlaku. So saya masa tu saya expect saya nak pergi Jeddah, saya nak tunjuk muka saya dekat Kaabah. Macam tu lah lebih kurang. Nak pergi Mekah, nak pergi Madinah dan sebagainya. Kemudian balik daripada tu saya dapat balik keseluruhan keyakinan saya. Saya tak rasa saya fail. It's just a process. Benda Allah tu adalah satu fasa sahaja. Dan saya nampak it's just a practice. Dan saya nampak reflection daripada saya pakai purdah. Saya kalau Ustaz ingat sekali lagi, sebelum saya tiba-tiba jadi pakai purdah dan sebagainya, saya tak jaga aurat betul-betul Ustaz. Saya adalah orang yang pakai tudung lilit dekat leher. Lepas tu nampaklah segala apa yang tak sepatutnya dia nampak. Saya tak pakai handsock, saya tak pakai stocking. Benda tu benda yang paling saya tak suka sekali. Saya rasa rimas. Tapi bila kita pakai purdah kan kita kena pakai full coverage. Dan bila saya dah buka, saya tak biasa pula tak pakai. So saya anggap purdah tu adalah satu level Allah ajar. Cuma cara Allah ajar saya adalah seorang yang memang kena ajar macam tu. Macam tu. So bila Allah ajar, kau pakai, Allah nak ajar pakai handsock dengan stocking je sebenarnya. Purdahkan terus budak ni. Dia macam tu. So bila saya dah lalui down. Balik daripada umrah. Lepas tu bulan 3 saya kemalangan dan buta. Dia macam this too shall pass. Okey. Dia macam tu. So saya tak jumpa fasa tu selepas saya buta. Alhamdulillah ala kulli hal. Harap-harapnya insya-Allah lah berterusan begini. Insya-Allah. Maksudnya macam dia macam itulah, macam kita selalu dengar kan, sebenarnya ujian demi ujian tu dia bukan nak menjadikan orang tu makin lemah tau Masyi kan. Dia menjadikan orang tu makin lama makin kuat. Maksudnya Masyi, Allah dah didik sebelum berlaku fasa yang kuat ni pada tahun 2020 lagi. Betul. Okay, maksudnya dididik, diajar dengan hati, diajar sikit-sikit sampailah satu ujian yang paling besar menyebabkan dia rasa macam Allah, waktu ni waktu yang bagi kita jadi kecil. Dia bukan kecil, dia jadi macam jadi kuat sebenarnya. Dia macam
Macam tu. Betul. Bukanlah selepas buta tak ada ujian Ustaz. Selepas buta bisnes saya drop. Saya tidak dapat beri fully fokus. Saya hilang totally, macam mana nak cakap Ustaz ilmu-ilmu berkaitan dengan marketing, strategic planning hilang Ustaz. Saya tak tahu nak buat apa sebenarnya. Yelah. So saya jalankan bisnes tu sekadar yang saya jalan mampu. Je lah, yang penting jalan je lah macam tu. Saya hilang 16 orang staff, sales drop. Lepas tu macam baru-baru ni saya level kita punya kejatuhan tu, level kita punya challenge tu bukan kejatuhan lah, saya anggap dia sebagai satu challenge. Tak ambil gaji 2 tahun. Saya 2 tahun kita tak accident ni, saya tak dapat ambil gaji pun daripada company. Tak ada, tak dapat. Lepas tu saya punya level tu kereta kena tarik baru-baru ni. Nak membayar sewa rumah tu pun ada challenge. Kita cerita ni bukanlah bermaksud nak minta simpati ke apa, tidak. Tetapi ada orang kata dalam saya punya TikTok live lah, dekat komen lah, dekat macam ni. Alah, Masyi dia buta, senang lah. Laki dia kaya. Cuba tengok kalau tak ada duit. Saya tak ada duit. Saya boleh tunjukkan bukti dalam akaun kami ada berapa sen je Ustaz. Tapi it's not about the money. Okay, betul. Dia adalah tentang mentality, mindset dan penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Tawakal kita. Tawakal tu ya Allah. Kita betul-betul percaya yang mesti dan pasti ada kebaikan di setiap apa yang Allah buat ni. Di setiap apa yang Allah aturkan untuk kita. It's not about harta, it's not about duit dan sebagainya. Tak. Saya belajar tu juga. Mula-mula saya rasa macam maybe aku tak rasa apa-apa sebab kita ada kewangan yang quite stable. Betul. Maybe. Betul. But kemudian Allah uji sampai tak ada Ustaz. Sampai tak ada. Awal bulan hari tu kita orang ketawa-tawa kereta kena tarik. Lepas tu macam still lagi tak sedih taklah. Rupanya dia punya reflection dan review daripada situ bukan. Dia adalah tentang macam mana kau serahkan kepada Allah. Betul. Macam tu. Dia benda ni sebenarnya Masyi, kalau Ustaz nampak lah benda ni dia bukan berlaku kepada sesiapa, tapi ia pernah berlaku kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana perjalanan hidup Rasulullah, kalau kita belajar lah daripada Rasulullah mula-mula kecil sampailah dia Nabi. Kalau kita mungkinlah kita diuji pada umur kita 32 tahun kan. Rasulullah ni diuji dalam perut mak dia lagi. Ayah dia meninggal dunia, lahir-lahir, lepas tu mak dia pula meninggal. Lepas tu dia ada orang yang dia sayang, Khadijah, bapa saudara dia. Dia ada sepupu yang paling rapat dengan dia, Sayyidina Hamzah, meninggal dunia. Jadi benda tu dia bukan menyebabkan Rasulullah ni makin down, bukan putus asa, tak pernah, betul tak? Tapi Rasulullah ni dia makin hari makin kuat. Sebab itu di antara Nabi dan juga Rasul yang paling dekat dengan Allah, menjadi kekasih yang paling hebat, iaitu Rasulullah, sebab Nabi yang paling banyak diuji. Betul tak? Jadi bagi Ustaz, hari ni setiap orang mungkin pendengar-pendengar, orang yang di depan kita, ramai lagi lah Masyi. Masya Allah. Masih lagi kekal 15,000. Memang nak kena panggil Masyi setiap minggu ke apa? Selalunya kalau macam ni, dia dah down tau. Dia dah jadi tinggal 10,000, tinggal 9,000. Ramainya. Tuan-tuan seronok tuan-tuan Masya Allah. Okay, terima kasih. Minta maaf saya tak pandang tuan-tuan sebab saya asyik mendengar cerita Masyi. Sebenarnya benda ni adalah satu benda yang bagaimana Allah nak bagi ujian kepada kita. Ada je. Kadang-kadang ada orang kata bertimpa-timpa ujian. Betul tak? Tak berhenti-henti ujian. Tapi kalau kita tengok baginda Rasulullah macam tu tau. Dia tak pernah berhenti daripada ujian. Sehingga kan Masyi, Rasulullah bila meninggal dunia, di antara orang yang paling tabah bertemu dengan Rasulullah ketika mana Rasulullah dah wafat adalah Abu Bakar. Umar masa tu tengah marah lah. Dia katakan, siapa yang kata Rasulullah mati, aku nak penggal kepala dia. Tapi Abu Bakar datang jumpa dengan jenazah Rasulullah. Abu Bakar bisik kepada telinga baginda Rasulullah menyatakan, wahai Muhammad, rehatlah. Wahai Muhammad, rehatlah. Maksudnya apa? Abu Bakar tahu bagaimana sakitnya Rasulullah, bagaimana tabahnya Rasulullah, bagaimana cerita-cerita yang berlaku di sisi Rasulullah. Sehingga kan rehat Rasulullah tu bila mana dia wafat. Kan? Jadi sebenarnya apa yang berlaku kepada kita ni, dia menjadikan kita sepatutnya lebih kuat. Itu yang kita nak sampaikan kepada semua. Itu sebenarnya apa yang Masyi bawa benda ni. Dan saya suka apa yang Masyi cakap tadi. Salah satu cara bagaimana nak menghilangkan mungkinlah kesedihan, iaitu kita memberi manfaat kepada orang lain. Betul tak Masyi kan?
Semua orang datang kepada Masyi nak menenangkan Masyi, sedangkan Masyi yang tenangkan orang lain. Betul tak? Betul. Jadi hari ni kehadiran Masyi dekat sini sendiri pun tuan-tuan dan puan-puan, dalam live kita, okay, yang hampir masya-Allah tabarakallah 15,000 mata yang memandang saat ini, kehadiran Masyi menenangkan semua orang, betul tak? InsyaAllah, Okay. insyaAllah. Kan betul tak? Semua orang tenang bila dengar benda ni. Allah, hai. Kita rasa Ustaz ada masalah Masyi. Semua orang ada masalah. Dan Ustaz baru-baru ni bertimpa masalah. Tetapi bila kita melihat ada orang lain kuat dengan masalah yang dia hadapi, kita menjadi sangat-sangat kuat. Sebab itulah umat baginda Rasulullah ni adalah umat yang paling kuat. Faham? Umat yang baginda Rasulullah adalah umat yang paling awal yang akan masuk ke dalam syurga setelah Rasulullah. Sebab apa? Sebab kita ada Nabi yang kuat. Kita ada Rasul yang kuat. Sebab itu, kalau apa juga berlaku kepada kita, kita jadi sangat hebat sebab kita punya apa, macam ni lah, keluarga kita, ayah kita. Okay? Rasulullah tu sebagai kita punya ayah dalam Islam kita, seorang yang sangat-sangat kuat lah. Allahu Akbar. Masyi, kalau Masyi boleh sharekan jugalah, ada tak something yang Masyi boleh ajarkan kepada kami? Mungkin ada amalan-amalan. Masya-Allah, tabarakallah. Okay, benda-benda yang macam, yelah, Ustaz memanglah, Ustaz boleh cakap, okay, kau baca ni, baca ni. Tapi Ustaz mungkin belum pernah mengalami benda yang sehebat Masyi, kan? Mungkin Masyi tengah mengalami benda tu, tengah stres. Mungkin ada benda yang Masyi kata, macam mana nak tenangkan. Mungkin ada benda yang Masyi buat supaya Masyi boleh datangkan satu benda yang best dalam hidup Masyi setelah mana Allah bagi ujian tu. Sebelum ni Ustaz, Okay. masya-Allah tabarakallah, tak ada. Tak ada satu amalan kecuali satu lah yang saya rasa macam yang ni kot. Okay. Okay. Saya ni nampak macam keras. Okay. Saya rasa keras. Saya ni konon-konon tough. Saya ni konon-kononnya garang. Tapi kalau orang buat salah, orang buat jahat, Okay. orang fitnah ke apa, the moment orang tu datang balik, dah kita kosong-kosong. Oh. Saya suka maafkan orang sebab setiap malam saya fikir, pasti saya pun ada buat orang sakit hati. Pasti saya pun ada buat orang marah. Pasti saya ada buat orang terguris hati. Sama ada secara saya sengaja atau tak sengaja. Pasti ada orang-orang yang tak happy dengan saya. Saya minta dengan Allah untuk orang-orang tu maafkan saya. Jadi, for things to change, I must change first. Saya minta dengan Allah supaya orang maafkan saya. Jadi saya kenalah maafkan orang dulu. Jadi setiap hari adalah hari yang saya akan, ya Allah, aku maafkan diorang. Jadi boleh tak kau gerakkan hati diorang untuk maafkan aku juga? Oh. So itu antara benda yang saya selalu buat. Yang setiap hari saya akan buat sebelum saya buta. Itu antara yang saya rasa, ini kot jadi kekuatan. Saya tak ada rasa nak salahkan staff yang drive. Saya tak ada rasa nak salahkan takdir. Saya tak ada rasa nak salahkan siapa-siapa. Tak ada. Sebab maaf dan memaafkan. So benda tu bagi impact lah dalam kehidupan saya. Cuma selepas saya buta, adalah momen-momen Ustaz, sebab dalam kehidupan saya sekarang ni, saya umpama meniti selembar benang. Okay. Macam tu lah. Yang halus tu, berjalan dengan penuh berhati-hati kerana kat bawah tu adalah gaung putus asa. Pada hari apa dan pada bila-bila masa kalau saya terjatuh, pasti boleh putus asa. Betul. Dan setiap hari saya hanya akan cakap dengan diri saya, oh Masyi, maybe not today. Sebab saya percaya satu hari nanti, masya-Allah tabarakallah, ialah orang selalu kata kalau tak kat sini, kat sana. Betul. Cuma saya tak tahu kenapa hati saya selalu cakap, satu hari nanti saya nampak balik. Okay. Satu hari nanti. Saya percaya benda tu sebab berkat doa suami saya. Dia setiap kali dia akan cakap, Bapa percaya satu hari nanti saya akan nampak balik. It's okay, Bapa percaya satu hari saya akan nampak balik. So benda tu masuk dalam kepala otak saya dan ya, insyaAllah saya akan nampak balik. Dan saya tak boleh putus asa. Which is why saya masih lagi pergi berikhtiar. Sebab yang membezakan orang berputus asa dengan tak berputus asa adalah ikhtiar dia. Betul. So dalam keadaan yang meniti di atas benang yang halus tu, setiap hari saya akan cakap, dan setiap hari saya akan doa, ya Allah Tuhanku, kalau penglihatan aku baik untuk aku, kembalikanlah. Itu juga doa yang saya minta dekat depan Kaabah. Tapi sebenarnya Ustaz, masa saya pergi umrah kali kedua, waktu saya dah buta tu, sejujur-jujurnya Ustaz, ketika orang pesan nanti dekat depan Kaabah, doalah minta balik mata dan sebagainya, saya doa tapi doa lain. Saya terlupa, tak tahu kenapa. Saya pergi doa, ya Allah Tuhanku, bagilah aku kaya, ya Allah, seperti Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf. Saya ulang banyak-banyak kali, saya tak tahu kenapa. Saya ulang doa tu sampai hari terakhir dekat depan Kaabah. Yang saya dapat touch Kaabah, baru cakap, ya Allah Tuhanku, andai kata penglihatan ini baik untuk aku, pulangkan. Sekiranya tidak, tak apa.
Itu yang saya minta dengan Allah. Kemudian saya rasa macam ni Ustaz nak? Dia kadang-kadang macam speechless bila kita nak share tentang apa benda yang kita buat tu, sebab macam biasa-biasa je. Kita buat benda yang bangun pagi-pagi, ya Allah terima kasih sebab aku masih lagi hidup. Syukur Allah. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih. Ya Allah terima kasih telinga masih ada. Ya Allah terima kasih masih aksiden, tangan tak putus-putus, kaki tak tercabut. Suami masih ada. Semua lengkap, semua masih okey. ada. Mak ayah masih ada. Masih ada perniagaan, masih ada kerja, masih lagi ada slot-slot customer yang datang, Betul. customer yang baik-baik datang, masih ada. Dan baru-baru ni Ustaz, saya ada dengar satu ceramah tentang ada seorang lelaki, dia kaya sangat Ustaz. Okay. Rumah dia besar, kereta dia besar, anak dia ramai, bisnes dia bagus dan sebagainya. Lama sangat dia kaya, tapi sepanjang dia kaya dan sepanjang dia hidup, dia tak pernah solat. Dan dia selalu terlupa tentang Allah. Okay. Sehinggalah satu hari dia sakit perut. Lepas tu dia ingatkan gastrik. Dia pergi ambil ubat. Lepas tu hari kedua masih lagi sakit perut. Hari ketiga masih sakit perut. So dia pergi hospital. Diagnose cancer stage 4. Hidup dia rasa macam flip macam tu je. So dia cakap dengan doktor, so apa dia boleh buat? Doktor kata biasanya macam ni dah tak lama. Dan dia kata, kau Tuhan ke? Kau Allah ke? Yang tentukan berapa lama seseorang tu boleh hidup? Lepas tu doktor kata, let's not go there. Saya hanya bagi tahu based on apa yang saya experience dan knowledge saya lah. And then dia balik rumah, dia ambil wuduk. Itulah for such a long time, Betul. dia perform solat. And then dalam solat dia menangis-nangis minta dengan Allah supaya sembuhkan dia. Sebab dia dah tak rasa dah nikmat lain-lain. Rumah lah, anak dan sebagainya dia tak rasa. Tapi dia tak sembuh. So dia decided untuk pergi ke masjid. Dan apabila dia sampai ke masjid, kerana dia tak pernah sampai masjid tu, adalah dua orang, Masya Allah Tabarakallah, makhluk yang kalau bahasa kasarnya mangkuk lah. Okay. Kan? Dua orang ni dia kata, "Ui, tengok ni siapa yang sesat." Lepas tu seorang lagi, "Ui, macam mana boleh ada kat sini ni?" Dia mesti macam dia macam parallel lah, which is not supposed to happen lah. Orang sepatutnya celebrate lah orang datang masjid. Betul. Kan. So dia malu sangat sebab memang hakikatnya dia tak pernah sampai masjid tu. So dia nampak dengan seorang imam, dia cakap, "Imam, I need to talk to you in private." Lepas tu imam kata, boleh. Lepas tu dia bagi tahu, saya kena kanser, sekian. Hidup saya berubah dalam masa 3 hari je. So imam tu kata, tak apa, cuba makan makanan sunnah, saffron contohnya. Lepas tu apa lagi, kurma, buah tin, buah zaitun, air zam-zam dan sebagainya. Semua yang imam tu cakap tak masuk dalam kepala dia kecuali satu. Imam tu kata, Alhamdulillah, apa yang berlaku kepada you sebenarnya adalah reminder je, bahasa cinta Allah. Kerana Allah tengok dah selama, banyak sangat budak ni dah lalai dan sebagainya. Dah banyak bagi dah. Dah banyak bagi dan dia dah lalai. Okay. Tak balik pun kepada aku. Aku bagi dia reminder, pasti dia balik. Macam tu. Maksudnya pasti dia akan ingat aku, pasti dia akan merayu dan meringat semula. Dua je perkara yang mungkin boleh berlaku. Satu, Allah beri kesembuhan. Tetap Allah beri kesembuhan dan you akan live a little bit longer. Okay. Tapi akan kembali juga kepada Betul. Allah. Akhirnya. Atau you tidak akan sembuh dan akan kembali kepada Allah. Tapi lah dalam situasi inilah imam tu tanya, mana you nak? You nak ada masa untuk you taubat, ada masa untuk you balik, betulkan balik semula, minta maaf dengan Allah, atau on the spot Allah ambil. Saya macam kena tampar Ustaz. Saya macam kena tampar sebab kalaulah Allah ambil saya 2 tahun lepas, Betul. tak sempat buat apa-apa. Betul. Sedangkan saya pendosa. Banyak dosa. Ada secret between saya dan Allah. Pasti. Betul. Pasti hanya Allah je yang lindung aib saya. Pasti ada benda yang Allah tahu, amal saya tak cukup ke, apa ke, Yang kurang anak buta kan gitu. budak ni. Mungkin kesabaran dia boleh elevate dia sikit. Maybe. So, kenapa nak sedih? Betul. macam Allah tu. bagi peluang kepada kita, Tamasyi, kan? Ya, syukur Alhamdulillah. Sebab itu hari Ustaz pernah dapat mesej, Tamasyi, daripada seseorang lah. Dia kata, kenapa aku kena hidup hari ni? Kan rasa macam Allahu Akbar, kan? Macam mana benda tu boleh keluar daripada mulut seseorang yang bangun pagi dengan nafas yang Allah, ramai orang bercita-cita nak bangun atas muka bumi ni walaupun sesaat, nak minta ampun dengan Allah, nak selesaikan segala hutang dia, nak menyelesaikan segala masalah dia dengan orang yang ada di sekeliling. Sebab ada orang kadang-kadang dia tak hargai langsung hidup dia dengan nafas di setiap pagi. Contohlah Masyi,
kalaulah Ustaz bagi Masyi 10 juta lah kan, mesti kita gembira, betul tak? Okay? Tapi kalau esok kita tak boleh bangun, tak function 10 juta yang ada dekat kita. Betul, paling-paling bagi kat lelaki je. Kan? Lelaki yang tinggal, dia yang guna. Jadi sebenarnya harga hidup kita ni lagi mahal daripada duit yang ada di sekeliling kita. Betul lah Masyi? Kadang-kadang Allah bagi peluang kepada kita, dia tak semestinya lama, tapi dia cukup. Betul. Cukup untuk kita kembali semula kepada Allah lah. Dalam keadaan yang terbaik. Betulkan saya Ustaz. Okay. Saya ada dengar satu hadis dalam kitab Riyadhus Salihin. Okay. Ada satu hadis tentang Rasulullah kata seseorang tu telah pun diberikan rezeki seolah-olah dunia dan seisinya apabila dia ada 3 perkara. Bangun dalam keadaan aman, Betul. bangun dalam keadaan sihat dan ada makanan atas meja untuk sehari tu. InsyaAllah. So saya macam okey, ada aman, sihat, alah sikit-sikit lah, sakit kepala tu standard lah kan. Ada makanan atas meja. Alhamdulillah, saya ada rezeki dan kekayaan seperti seluruh dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Luar biasa sebenarnya. Allah. Masih kita dah nak sejam sebenarnya berbual. Dan follower kita masih lagi kekal. 14,000 mata-mata yang memandang. Ni semua tak kerja ke? Jangan bos marah Jangan bos marah. Ustaz tak buat, Ustaz tak nak cari hal dalam ni. Masya-Allah. Terima kasih sangat-sangat. Okay, Masyi, last Ustaz tak nak panjangkan, cuma ada tak something yang Masyi nak nasihatkan Ustaz, nasihatkan kami semua yang Allahu Akbar, terlalu banyak yang rezeki Allah berikan kepada kami. Mungkin ada something yang Masyi boleh ceritakan ataupun satu nasihat lah yang selama ni Masyi pegang, yang mungkin boleh jadi satu pegangan yang sangat hebat buat kami lah. Masya Allah, tabarakallah. Saya rasa 2 perkara je lah Ustaz. Saya tak layak untuk menasihati siapa-siapa. Nasihat dan peringatan ni adalah untuk diri saya sendiri khususnya. 2 perkara. Semalam ketika makan dengan suami, dah sampai sini, kita pergi makan dekat ada macam bazar-bazar macam tu. Oh, depan tu, depan hotel? Depan hotel tu. Saya cakap dengan suami, satu benda yang saya realise, sebenarnya hidup kita ni dari satu waktu solat ke satu waktu solat je kan? Betul. So saya macam at any point of time, kita boleh Allah ambil. Pada kadang-kadang kita solat zuhur, belum sampai asar, dah tak ada dah. Betul. Boleh jadi. Boleh jadi kita dapat solat subuh, zuhur, asar, maghrib belum tentu dapat. Dan saya teringat tentang solatlah seperti mana solat itu adalah solat yang terakhir. Sebab nanti solat tu kita akan buat yang terbaik. Dan kesannya adalah bila kita solat dengan baik, dia akan bagi kesan dalam kehidupan kita. Kita akan buat semua benda dalam keadaan yang terbaik. Sebab at the end of the day, kita cuma nak balik kepada Allah dalam keadaan yang terbaik sahaja. InsyaAllah, tabarakallah. Kemudian yang kedua adalah atas apa pun berlaku. Tak kira lah buta ke, sakit ke, susah ke, masalah keuangan ke, masalah rumah tangga ke, masalah kawan-kawan ke, kat tempat kerja ke, pegang satu perkara. This too shall pass. Perkara ni pun, fasa ni pun akan berlalu. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesusahan akan ada kemudahan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Okay, tapi sebelum tu, Masya Allah, tabarakallah. Kalau boleh Masyi cerita sikit lah, last sikit. Sekarang ni apa yang Masyi tengah buat? And then apa program terdekat Masyi? Mungkin orang tak tahu Masyi sebenarnya meniaga apa? Dia jual kismis ke? Okay? Dia jual apa? Mungkin ada yang mungkin nak tahu. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin nak follow Masyi dekat mana? Okay? Masyi hari-hari live tau. Dia baru je keluar daripada hospital. Jadi Ustaz risau, Masyi datang tak ni? Okay? Mungkin Masyi boleh ceritakan sikit. Mungkin semua mak-mak saya, ayah-ayah, abang, kakak semua. Okay? Nak bersama dengan Masyi. Silakan Masyi. InsyaAllah. Masya-Allah, tabarakallah Ustaz. Masih lagi mengusahakan perniagaan yang insya-Allah kita perjuangkan membantu anak-anak muda, tunjukkan mereka platform dalam industri penyamanan udara. Kami membekal perkhidmatan, memasang, menguji terima dan menyelenggara penyaman udara. Oh, aircon lah. Ya, di sekitar Johor Bahru dan 30 km radius. Boleh follow kami di Aircon Express untuk semua social media. Aircon Express. Aircon Express. AIRCOND XPRESS. Itu kita baru rebranding, baru-baru new stance. Untuk hala tuju atau direction yang lebih commercial, menghala ke arah franchise insya-Allah. Insya-Allah. Asal-asalnya nama company kami NM Aircons No. Berhad. Okay, betul. NM Aircons No. Berhad. So kita rebranding kepada Aircon Express supaya mudah nak commercialize lah insya-Allah. Kemudian
kita selain daripada bergerak ke arah franchise tu, kita juga mengusahakan insya-Allah untuk terus memberi manfaat. Setiap hari Jumaat kita buat edaran 100 pack makanan dekat depan office. Lepas tu kita buat aktiviti-aktiviti CSR yang kita panggil Chasing Barakah Reverence. Kita fokus kepada membantu anak-anak yatim, rumah-rumah kebajikan, anak-anak tahfiz, rumah orang tua. Kita pernah buat satu event, pergi rumah orang tua-tua, kita tanya apa yang orang tua-tua tu macam-macam ayah-ayah, ibu-ibu yang ada dekat sini nak. So diorang sebenarnya nak pergi pasar. Diorang sebenarnya nak pergi pasar malam. Diorang nak pergi shopping. Masih lagi ada keinginan tu, Ustaz. Tapi diorang dah tak larat nak keluar, tak boleh keluar, tak diizinkan keluar. So kita bawa pasar tu ke dalam rumah orang tua. Masya Kita Allah. panggil kawan-kawan yang buat bisnes, Buka yang kedai kat dalam tu. buka, tapi jual semua barang 10 sen je. 10 sen je. Semua, air kopi ke apa ke, semua produk kita jual 10 sen. Happy lah diorang dapat pergi shopping. Tu antara benda yang kita orang buat lah. At the moment saya juga menerima jemputan-jemputan daripada agensi-agensi, badan-badan kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan, swasta, bank-bank dan sebagainya untuk perkongsian inspirasi. Masya Allah. Macam itulah, Masya Allah, tabarakallah. Itulah sebenarnya Ustaz, ketika kita dalam fasa sedikit mencabar dalam keuangan, Allah alihkan rezeki tu dari sumber yang kita tak sangka-sangka. Betul, yang berbeza. Yang berbeza. Masya-Allah tabarakallah. Itulah. Masih bukan orang yang nak bagi motivasi sebenarnya Tidak, kan. tidak, bukan. Masih jenis bekerja, orang aircon tiba-tiba jadi motivasi. Betul Ustaz. Kita duduk kat dalam office, lepas tu kita yalah, memang saya sebelum ni tak berapa nak expose sangat. Betul. So itulah antara benda yang sedang saya usahakan. Boleh jemput juga untuk follow kami selain daripada Aircon Express tu sebagai official account business. Boleh follow saya kalau di muka buku Masitah Muhammad Afandi. MASITAH MOHD Afandi AFANDY. Kalau di yang satu lagi, kalau purple, yang tu Mashita One and Only, MASHYTA One and Only. Saya berangan nama saya Mashita, tapi ayah saya Jawa, mak saya Jawa, jadi tulis kat dalam surat bandak Masitah. Boleh lah, tak apa. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau di TikTok, Mashi. Di TikTok N.Mashi MASHY. Baru-baru ni kena B. Saya ada mungkin menggunakan perkataan yang pada dia violation lah. Padahal yelah sebab TikTok sekarang ni a bit strict sikit kan. So boleh follow second account juga, Nick Mashi, NICK MASHY. Itu second account kita orang. Official second account lah. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, luar biasa pada pagi ini tuan-tuan, perkongsian daripada kita. Terima kasih kepada semua. Allah luar biasa, Allah hadirkan kepada kita orang yang baik-baik. Ustaz selalu cakap Masyi dalam live kita, Ustaz sebenarnya live ni Masyi bermula dengan 40 orang, 50 orang, tapi hari ini sampai belasan ribu kerana Allah bawa datang orang yang baik-baik dah. Sebab itulah Ustaz dah cakap, Ustaz bukan nak panggil artis, faham? Dia minta panggil artis. Janganlah kita panggil orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang hebat-hebat yang bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, luar biasa perkongsian daripada Masyi. Kita doakan moga Allah berikan kekuatan kepada Masyi dan juga keluarga. Allah bagi kehebatan, Allah permudahkan segala urusan. Allah kembalikan sesuatu apa yang dia inginkan dan Allah Subhanahu Wa Taala angkat kedudukannya sangat-sangat tinggi dan Allah jadikan kita sebahagian daripada sahabat yang sangat luar biasa, seperti mana Allah himpunkan kita pada pagi ini. Allah himpunkan kita semula di akhirat kelak bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Masya-Allah, tabarakallah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua.